Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi, apa kabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan semua dan semua pengikut channel ini. Hari ini ada satu lagi perkara isu hangat panas yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Seperti yang kita tahu, banyak langkah yang dibuat dalam politik ini, dan salah satu yang ramai bercakap tentang langkah Sheraton. Nah, bila cakap langkah Sheraton, ingatlah pula Azmin Ali, ingat Zuraidah Kamarudin. Hari ini berita daripada Zuraidah Kamarudin ini betul-betul gempak, tuan-tuan dan puan-puan, sangat hangat. Beliau berani mengeluarkan kenyataan ini di media, dan ini dia telah menyebut satu nama parti, yaitu Parti Ketua Pembangkang Malaysia, Parti Anwar Ibrahim Gabungan ataupun Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Beliau telah mention parti ini, dan dengan berani sekali beliau mengeluarkan kenyataan ini. Wow. Anda perlu tahu berita ini dan Anda perlu tonton video ini sampai habis. Saya petik daripada Malaysia Kini. Beliau membuat kenyataan yang sangat gempar. Katanya, kalau Pakatan Harapan menang dan tolak saya pergi mahkamah. Wah, dia libatkan mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita lihat apa isi dalam berita ini daripada Malaysia Kini. Presiden pengganti Parti Bangsa Malaysia PBM, Zuraidah Kamarudin, mendedahkan hasratnya untuk bergabung dengan mana-mana pihak yang menang dalam pilihan raya umum ataupun PRU. Tidak kira pihak mana, termasuklah PH ataupun Pakatan Harapan. Dia sebut Pakatan Harapan. Ini mesti mengejutkan Anwar Ibrahim. Zuraidah berkata, tindakan itu akan diambil demi peruntukan kerajaan untuk pengundi kawasannya. Beliau bercakap tentang matlamatnya untuk mengikut mana-mana parti yang menang demi peruntukan kerajaan untuk pengundi kawasannya. Kita boleh lihat mungkin keikhlasan beliau. Beliau perlu mengikut yang menang supaya beliau mendapat peruntukan kerajaan untuk orang-orangnya di kawasannya. Tidak kira pihak mana, termasuklah PH katanya. Tak kisahlah siapapun jadi kerajaan, katanya ketika ditanya bagaimana jika Pakatan Harapan membentuk kerajaan lagi selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November. Sementara itu ditanya kemungkinan Pakatan Harapan memberikan jawaban negatif kepadanya, Zuraidah berkata dia akan membawa perkara itu ke mahkamah. Dia akan membawa perkara itu ke mahkamah jika beliau ditolak oleh parti yang menang. Dia tak boleh beri reaksi negatif sebab saya ada ahli parlimen yang diundi oleh rakyat Malaysia. Dia tak boleh tolak saya. Kalau dia tolak saya akan pergi ke court, mahkamah nanti, katanya dalam wawancara dengan Malaysia Kini. Bekas pemimpin PKR yang berpaling tadah itu bagaimanapun tidak menjelaskan butiran lanjut tindakan undang-undang yang akan diterokai-nya. Bekas pemimpin PKR. Sudah pasti ini berita yang paling menggemparkan Anwar Ibrahim. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Zuraidah pernah menjawat jawatan naib presiden PKR sebelum mengalihkan sokongan kepada kerajaan baru Barisan Nasional Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ketika langkah Sheraton. Dia akan mempertahankan kerusi Ampang yang dimenangi ketika menggunakan lambang PKR dalam pilihan raya umum lalu dalam pertembungan 9 penjuru. Ini sudah pasti menggempakkan, mengejutkan, menggegarkan, dan semuanya sangat mengejutkan Anwar Ibrahim. Beliau banyak-banyak parti. Kenapa beliau mention Pakatan Harapan? Berita hari ini daripada Malaysia Kini yang mengatakan, kalau Pakatan Harapan menang dan tolak saya pergi ke mahkamah. Ada juga kenyataan daripada media berkenaan dengan Zuraidah yang berkata, yang berbunyi seperti ini. Zuraidah ibarat menggali kuburnya sebelum dikebumikan. Begitu. Kita dapat lihat Zuraidah, persepsi Zuraidah ini macam mana, persepsi rakyat kepada Zuraidah. Dan hari ini dia membuat kenyataan
Kalau Pakatan Harapan menang dan tolak saya pergi ke mahkamah. Beliau ingin membuat begitu. Dia kata tak kisahlah siapapun jadi kerajaan, katanya. Jadi ketika ditanya bagaimana jika PH membentuk kerajaan lagi selepas PRU, dan kemungkinan PH memberikan jawaban negatif kepadanya, Zuraidah berkata dia akan membawa perkara itu mahkamah. Dengan beraninya dia membuat kenyataan ini. Jadi kalau Barisan Nasional menang, beliau akan ikut Barisan Nasional sebagai kerajaan, supaya kononnya supaya mendapat peruntukan untuk rakyat ataupun pengundi di kawasannya. Tuan-tuan dan puan, melalui kenyataan Zuraidah ini, adakah Anda setuju kalau Pakatan Harapan menang dan tolak beliau pergi ke mahkamah? Adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Anda boleh komen di bawah. Jika Anda tidak setuju pun tidak masalah. Jika Anda mempunyai komen berkenaan dengan kenyataan beliau, boleh juga komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini. Satu berita yang pasti gembira untuk rakyat Malaysia, dan juga ini pasti mengejutkan pihak-pihak lawan daripada Ismail Sabri. Ismail Sabri telah membuat satu kenyataan, satu pengumuman yang pasti mengejutkan dan pasti menggemparkan seluruh musuhnya. Bukan musuh berperang, tuan-tuan dan puan, saingan Ismail Sabri maksud saya. Jadi hari ini ataupun baru-baru ini Ismail Sabri membuat pengumuman yang gembira untuk rakyat Malaysia. Saya berpikir, tuan-tuan dan puan, saya berpikir juga adakah ini salah satu taktik untuk Ismail Sabri meraih undi yang tinggi untuk pilihan raya umum ke-15. Kita tidak tahu, tetapi saya boleh melihat rakyat Malaysia ramai yang bercakap tentang ini. Mungkin dia umum begitu sebab Danak dekat PRU 15. Ada yang kata begitu, ataupun mungkin dia cakap, oh memanglah patut diawalkan apa yang diumumkan itu, sebab itu adalah kewajiban sebagai Perdana Menteri, walaupun beliau sekarang adalah Perdana Menteri sementara. Ini betul-betul gempak, geng. Tuan-tuan dan puan, inilah pengumuman yang paling gembira untuk keluarga Malaysia, yang sudah pasti yang menantikan bantuan keluarga Malaysia, yang dikabarkan akan dikreditkan pada ujung November. Namun dalam pengumuman ini saya ambil daripada FMT, Free Malaysia Today. BERA, pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa keempat. Ini yang dinantikan. Pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa keempat bernilai 2,1 bilion yang akan manfaatkan sebanyak 5,2 juta penerima, bakal dikreditkan ke akaun mereka secara berperingkat selama 3 hari bermula 15 November. Jadi tidak lama lagi, ataupun pada 15 November akan ada pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fase keempat, dan ini sudah pasti menjadi menjawab persoalan rakyat Malaysia yang bertanya bila pengkreditan BKM fasa keempat. Perdana Menteri berkata, pembayaran itu pada asalnya dijadwalkan dibuat pada Desember. Semua sudah tahu fasa keempat sebenarnya dikreditkan pada bulan Desember, namun dipercepatkan kepada 15 November bagi membantu penerima membuat persediaan menghadapi MTL ataupun Monsun Timur Laut. Rupanya melalui kenyataan Perdana Menteri kita pada hari ini, Perdana Menteri sementara kita Ismail Sabri, beliau membuat kenyataan bahwa bantuan keluarga Malaysia fasa keempat yang sepatutnya dibayar dikreditkan pada bulan Desember diawalkan pada November, pada pertengahan November, bagi persediaan untuk menghadapi MTL ataupun Monsun Timur Laut. Tuan-tuan dan puan, bagi BKM fasa keempat, setiap penerima akan menerima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing, dan pembayaran ini adalah bayaran akhir baki nilai yang sepatutnya diterima pada tahun ini. Mereka yang menerima bayaran ini terdiri daripada penerima sedia ada bagi kategori isi rumah dan warga emas bujang ataupun tiada pasangan, katanya pada sidang media selepas program Ramah Mesra di Kampung Batu Bor di BERA. Sehubungan itu, Ismail Sabri juga berkata mereka yang layak menerima bantuan tersebut bolehlah menyemak status pembayaran bermula 15 November. Selain itu, boleh juga merujuk di portal resmi BKM. Ini sudah rakyat Malaysia sudah ramai yang tahu, yaitu laman web resmi bkm.hasil.gov.my. Anda boleh semak di situ mulai 15 November. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, BKM adalah inisiatif
bantuan tunai langsung yang telah diumumkan dalam budget 2022 bagi membantu mereka yang memerlukan untuk bangun semula pasca pandemik COVID-19 dan meringankan beban kos hidup rakyat Malaysia. Ini adalah bayaran terakhir fasa keempat ataupun bayaran terakhir fasa 2022 bantuan keluarga Malaysia. Fasa keempat adalah dibayar pada sepatutnya bulan Desember namun diawalkan. Mesti kita terfikir sesuatu, kenapa Ismail Sabri awalkan? Rupanya beliau awalkan bantuan ini adalah untuk persediaan rakyat Malaysia menghadapi MTL ataupun monsun timur laut. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, terus bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak lagi di Malaysia.